Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar bicara ilmu PPD Tanah Merah yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terima kasih kepada sidang pendengar yang terus mendengar rakaman ini. Dan syukur banyak-banyak kita dapat meneruskan kehidupan kita lagi pada hari ini. Dan kalau semalam melalui dua siri, Dr. Mariam, seorang sahabat kita pensyarah dah pencing dari IPG Kota Baru, telah membicarakan rahsia-rahsia ataupun tip-tip kecemerlangan dalam kehidupan. Dan pada hari ini saya sambungkan lagi dengan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini agar ianya akan menjadi kehidupan yang indah, kehidupan yang tidak bermasalah, kehidupan yang kita tenang melaluinya walaupun kita berada di gelombang masalah, walaupun berada dalam kesibukan, berada dalam persepsi orang lain yang pelbagai, tetapi kita dapat menangani sebaik yang mungkin. Teringat saya kepada satu kisah, iaitu bagaimana kisah seorang pemuda yang menemui gurunya yang menyatakan dia hidup dalam keadaan yang tidak tenteram, banyak masalah, banyak kesulitan, dan gurunya yang pandai membuat perbandingan dan analogi ini ingin menyampaikan sesuatu kepada muridnya tadi, lelaki itu, dengan cara dia mengarahkan agar dibawakan segelas air dan juga segenggam kopi. Apabila berada di depan guru tersebut, maka guru itu menyatakan sila masukkan kopi di dalam air tersebut dan disuruh lelaki itu minum. Apa rasanya? Kata guru itu. Maka dijawabnya sangat pahit rasanya. Okey. Kemudian dibawa pula satu baldi air. Maka sekali lagi disuruh ambil segenggam kopi, masukkan di dalam baldi. Maka suruh dirasakan. Maka pada waktu itu lelaki itu menyatakan sudah tidak ada pahit, malah air itu telah menjadi tawar. Maka kata guru tersebut, iaitu inilah dia dinamakan satu perbandingan. Perbandingan apa? Iaitu sama ada ianya pahit ataupun tawar ataupun tidak terasa. Jawapannya bukan bergantung kepada kopi itu, tetapi bergantung kepada bekas air yang dilarutkan kopi. Yang menjadi pahit ialah kerana bekasnya kecil, hanya secawan, maka dia jadi pahit. Tetapi kuantiti kopi yang sama dimasukkan di dalam baldi, ianya sudah tidak pahit lagi, malah menjadi tawar. Apatah lagi kalau sekiranya segenggam kopi dimasukkan di dalam baldi yang lebih besar, lagilah tak terasa kopi tersebut. Maka kata guru kepada lelaki tersebut, begitulah juga dengan kehidupan. Kita akan merasa pahit sekiranya hati yang menampung kepahitan itu kecil. Ini bermakna jika hati kita besar, jiwa kita besar, maka yang dikatakan pahit tadi pun dapat ditelan dan akhirnya menjadi tawar kerana ditelan oleh hati yang besar ataupun suasana yang besar tadi. Demikianlah menurut Pak Hamka dalam bukunya yang bertajuk Kesepaduan Iman dan Amal Soleh. Beliau menegaskan, kehidupan yang tidak berjumpa dengan kesulitan bukanlah hidup. Bertambah tinggi nilai cita-cita, bertambah pula penghalangnya. Bertambah tinggi jawatan seseorang, bertambah banyaklah halangan ataupun sesuatu yang menyulitkan. Orang yang tidak berjumpa kesulitan bukanlah orang yang patut disebut orang. Bertambah jauh perjalanan, bertambahlah kelihatan jauhnya yang akan ditempuh. Kadang-kala terancamlah jiwa oleh kelemahan dan timbullah putus asa. Inilah
tanda kematian. Jiwa tidak boleh dibiarkan merana dan penyakit jiwa tidak boleh dibiarkan merana meliputi diri. Itulah kata-kata Bapa Hamka di dalam bukunya. Kalau kita lihat ya, semua perkara yang telah berlaku dalam kehidupan ini akan memberi impak kepada jiwa kita. Sama ada apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi, apa yang dilihat, semuanya ialah memberikan impak kepada kita. Ataupun apa yang terjadi dalam bahasa yang mudah, saya namakan sebagai A, B, C. A ialah activity event. Apa aktiviti yang terjadi, itu namanya A. Kemudian dia akan membawa kesan. Kesan. Apabila aktiviti yang dilakukan itu membawa kesan kepada C, iaitu konsekuen. Tetapi sebelum aktiviti event ini, dia membawa kepada sekuen, iaitu C, dia bergantung kepada B. Sebab itulah B berada di tengah, iaitu belief system. Belief system di sini ada kaitan rapat dengan apa yang kita pegang dalam jiwa kita. Apa yang kita sediakan jiwa kita untuk menerima perkara tersebut. Ada orang menerima ujian besar, kematian pasangan umpamanya, kematian keluarga umpamanya, kematian anak umpamanya. Sikuannya, C-nya, barang pasti sedih, barang pasti rasa hilang kepergantungan, barang pasti kelam dunia ini. Tetapi sama ada begitu ataupun tidak, ia bergantung kepada belief system, bagaimana orang itu mempercayai. Maksudnya, kalau kematian ahli keluarga umpamanya, bukan bermakna dirinya juga patut mati kehidupannya. Dia mesti meneruskan kehidupan. Begitu juga jika berdepan dengan sesuatu masalah. Umpama sekarang bagi orang-orang yang bekerja di sektor swasta, perniagaan dan sebagainya, merasakan sesuatu yang maksudnya ialah mereka hilang punca pendapatan dan sebagainya. Tetapi jika tidak dapat ditangani dengan B yang betul, ia akan membawa sekuen ataupun kesan yang tidak sepatutnya. Itulah dia yang dikatakan impak jiwa ini kepada tindakan seseorang. Dan saya merujuk kepada satu kenyataan akhbar oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia 2019 menyebut bahawa secara global WHO melaporkan bunuh diri adalah antara 10 penyebab utama kematian dunia dan penyebab kedua kematian bagi mereka yang berumur 15 hingga 29 tahun. Bagi setiap nyawa yang terkorban, dianggarkan 20 orang ahli keluarga atau rakan-rakan akan mengalami impak secara emosi, sosial, ekonomi. Secara purata, satu kematian berlaku setiap 40 saat. Ini adalah kadar bunuh diri di dunia, iaitu kematian setiap 40 saat menjadikan hampir 8,000 orang mati setiap tahun akibat bunuh diri di dunia ini. Di dunia maksudnya ialah angka dunia. Di Malaysia pula, tingkah laku bunuh diri ini dalam lingkungan remaja yang berumur 13 hingga 17 tahun menurunkan peningkatan tren, iaitu peningkatan yang agak ketara sekarang ini. Hakikatnya, bagi menghilangkan kepahitan hidup, kita bukan sahaja perlukan jiwa yang besar, namun kita hendaklah sentiasa membersihkan jiwa selaras dengan firman Allah. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbeban kebersihannya dengan disebabkan kekotoran, dosa, maksiat dan sebagainya. Walaupun bukan mudah untuk membesarkan jiwa dan bersihkan hati, namun itulah hakikat yang perlu kita terapkan dalam diri kita bagi menghadapi ketidaktentuan dunia yang semakin mencabar setiap hari
Oleh itu, apa yang kita maksudkan di sini ialah bagaimana untuk kita membesarkan jiwa, bagaimana untuk kita membersihkan hati. Jawapannya ialah formula-formula tersebut sudah berada di dalam pegangan rohani, ada di dalam ajaran agama, ada di dalam pengajaran nilai moral yang baik. Oleh itu, marilah sama-sama kita bersihkan hati kita dengan amalan-amalan pembersih hati. Kalau sekiranya pakaian dibersihkan dengan sabun, pinggan mangkuk di sink dibersihkan dengan pencuci pinggan, maka barang pasti pencuci jiwa, pencuci emosi, pencuci yang berbentuk dalaman perlu kepada perkara-perkara kerohanian, iaitu asasnya perkara tersebut terdapat di dalam aspek agama, Al-Quran, zikir, tafakur, dan juga bagaimana kita muhasabah diri. Dan semuanya itu akan menjadi penawar yang akan menyegarkan jiwa kita, membugarkan jiwa kita. Walaupun apa yang terjadi, kita harus ingat bahawa ini adalah cubaan Allah terhadap kita. Dan saya simpulkan, pernah saya sebut dalam rancangan ini, bicara ilmu. Kalau kita sentiasa berfikir, why me, why him, dan why not, maka kita akan menjadi orang yang tidak tenang. Memikirkan why me, mengapa saya, terutamanya bebanan kerja. Kalau memikirkan why him, mengapa orang lain, tidak saya, itu dalam bentuk dalam bentuk upah, dalam bentuk ganjaran, dalam bentuk EPC dan sebagainya, menaik pangkat dan sebagainya, mempersoalkan mengapa orang itu tidak saya. Dan satu lagi, kalau berpegang dengan why not, mengapa tidak. Apa yang kita nak sebenarnya tak sama dengan apa yang Tuhan rancang. Oleh sebab itu, kita dalam kehidupan ini akurlah dengan qada dan takdir. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan mempunyai jiwa yang tenang, jiwa yang besar, hati yang bersih. Insya-Allah, apa yang terjadi tidak akan menggoncangkan ketenangan jiwa kita. Selamat menjadi orang-orang yang tenang, sejahtera diri, sejahtera keluarga, sejahtera organisasi, dan sejahtera negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.